Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullah. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita sambung lagi para hadirin. Pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, Arkanuhu wa Haqiqatuhu wa Nawaqiduhu. Al-Iman, rukunnya, hakikatnya dan juga perkara-perkara yang membatalkan iman. Kita sambung hari ini muka surat yang ke-14. 12. Tauhid ini adalah asas bagi tauhid dah. Tauhid ini adalah asas bagi tauhid bahagian lain. Tauhid ini maksudkannya kita bicara baru ni tauhid rububiyah. Tauhid itu terbahagi kepada 3 bahagian. Pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, yang ketiga tauhid asma dan sifat. Tauhid rububiyah erti tauhid mengesahkan Allah dalam erti kata bahawa Allah lah merupakan pencipta. Dialah pencipta, dialah yang memiliki, dia yang mengawal, dia yang menjaga, dialah yang mentadbir, dialah yang mengurus keseluruh makhluk dan juga alam ni. Arti panggil tauhid rububiyah. Arti kita mengaku bahawa Allah sajalah yang layak untuk dipanggil pencipta. Dialah yang pemilik, dialah yang menghidup, memati, memberi manfaat dan memberi mudarat. Itu dipanggil tauhid rububiyah. Tauhid ini adalah asas bagi tauhid bahagian lain. Dia kata asas bagi tauhid bahagian lain kerana pencipta, pemilik dan pentadbir sahajalah yang berhak ditujukan ibadat, patuh dan tunduk. Dia kata tauhid bahagian ni, itu rububiyah ni adalah asas kepada tauhid bahagian lain. Ada 2 lagi tauhid. Satu tauhid uluhiyah, yang kedua tauhid, yang ketiga tauhid asma dan sifat. Tauhid asma sifat ni tauhid nama dan juga sifat Allah. Rububiyah ni asas dia kata. Kerana pencipta, pemilik dan pentadbir sahajalah yang berhak ditujukan ibadat, patuh dan taat, patuh dan juga tunduk. Kerana dialah layak, pencipta, pemilik, inilah pentadbir yang layak untuk digelar Tuhan, layak dijadikan Tuhan. Lain daripada pemilik, pentadbir, pencipta, pengurus, yang menjaga alam, yang mencipta alam, makhluk semua sekali. Itu dipanggil rububiyah. Allah yang mencipta bukan manusia saja, semua makhluk. Langit, bumi, segala isi kandungan di bumi. Mah, perak, hitam, belian, besi, seming, gapo semua dah. Dalam tanah ni adalah semua Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakannya. Dan sampai hari ini pun tak ada lagi orang yang mengaku selain daripada Allah sebagai pencipta. Tak ada lagi. Walaupun agama lain sekalipun, tak ada lagi. Dia nak ayat dia cipta langit bumi ni selain pada Allah, tak ada lagi. Baik agama Buddha sekalipun, baik agama Sikh, Hindu sekalipun, mengatakan bahawa pencipta itu Allah.
yang mencipta, Tuhan yang besar sekali Allah. Agama Buddha kata Tuhan Allah ni, Tuhan yang besar sekali kata. Tuhan Allah besar sekali. Tapi lain pada Tuhan Allah ni ada lagi Tuhan lain. Ada lagi Tuhan lain. Ini Tuhan ni, Tuhan kecil dia kata. Tuhan yang kecil-kecil. Dia ni. Itu agama Buddha. Arti dia mencipta langit, bumi ni Allah. Agama Sikh gitu juga. Tuhan yang besar sekali Allah. Tuhan yang besar sekali Allah. Arti yang mentadbir, yang mengurus, yang mencipta makhluk, buat langit, bumi, bulan, bintang, segala planet, matahari, semua sekalinya adalah Allah. Yang mengurus, yang mentadbir, semuanya adalah Allah. Bila kita mengaku bahawa Allah dialah yang mencipta, yang memilih, yang mentadbir, maka berhaklah ditujukan ibadat, patuh dan tunduk kepadanya. Bila dia mencipta manusia, buat makhluk, buat langit, bumi, segala makhluk dalam penciptaan dia berlaku. Tak ada pun hak makhluk buat sendiri, daripada tiada kepada ada. Daripada tiada kepada ada. Orang ni bukan cipta, reka. Ambil hak ada dah, proses. Kita panggil proses. Tak. Proses hak ada dah, baru jadi benda. Tumbuk bawang, tumbuk serah, tumbuk halia berapa jadi tom yam. Proses hak ada dah. Ambil hak ada dah. Buat sendiri bawang, tak ada. Buat sendiri bawang ada? Tak ada. Orang kita aneh bawang ni. Orang pokok getah, orang kita aneh yang pokok getahnya. Dah, dia tidak buat getah. Kita aneh nak getah. Buah baja, sirai air, pokok batai getah kau besar. Kolamu kau besar. Cukup 5 tahun, 6 tahun, kita orang tu kita. Mari mana? Toreh batai kita tu kita. Dah. Siapa dia je buat? Tuan tanah buat baju je. Dia tidak buat getah dalam batai kita. Dah. Arti yang mencipta Allah. Manusia ni ikhtiar, proses ada dah Arti mencipta daripada tiada kepada ada. Sebab tu dia kata sini, berhak ditujukan ibadat, patuh dan tunduk. Dan dialah yang berhak menerima pujian, syukur, doa, harapan, takut dan lain-lain. Ibadat kesemuanya tidak sah, melainkan kepada zat yang mempunyai hak mencipta dan hak memerintah. Ibadat kesemuanya tidak sah, melainkan kepada zat yang punya hak mencipta dan juga hak memerintah, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggil tauhid rububiyah ni. Rububiyah. Kita panggil tauhid rububiyah. Allah mencipta, mengurus, mentadbir sekalian alam. Di sudut lain pula, pencipta yang memilih dan mentadbir sajalah yang berhak dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Kerana sifat-sifat ini tidak layak melainkan bagi Allah yang menjadi Rabbul Alamin. Kita baca dalam Fatihah tu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala pujilah bagi Allah. Layak diberi pujian. Segala-gala pujian untuknya. Segala-gala jenis pemujaan layak diberikan untuknya. Kerana apa? Kerana dialah Rabbil Alamin. Kerana dia mentadbir, mengurus dan menjaga sekalian alam. Alam manusia, alam jin, alam haiwan, alam malaikat, alam atas, alam bawah, alam laut, alam darat, semua jenis alam ditadbir, diurus oleh Allah. Adakah Allah berkongsi? Tak berkongsi. Tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Masa Tuhan buat langit bumi hari itu, ada ke tidak Tuhan berkongsi? Tak ada.
menunjukkan bahawa Allah memsifat yang sempurna. Masa dia buat langit bumi hari tu ada dia ambil plan orang lain. Nak buat bumi ni. Nak buat langit ambil plan, pinjam plan demo, tak ada. Mana ada? Allah menciptanya dengan kekuasaannya, dengan keagungannya, dengan kekuasaannya. Sebab tu dia kata sini layak, berhak dengan sifat-sifat yang mulia dan sempurna. Kerana sifat-sifat ini tidak layak melainkan bagi Allah yang menjadi Rabbul Alamin. Dan kerana mustahil adanya sifat rububiyah dan milik bagi Tuhan yang tidak hidup. Bagi Tuhan yang tidak hidup, mustahil ada sifat rububiyah. Dia nak mentadbir menguruh lagu mana? Moga dia tidak hidup. Sebagaimana orang Kristian, bila orang tanya dia, bila Nabi Isa disalib, kata dia Tuhan mati 3 hari. Tuhan ni mati 3 hari. Nabi Isa tu adalah Tuhan. Bila Tuhan duduk langit, orang panggil Allah. Bila Tuhan mari bumi, orang panggil Isa. Agama Kristian. Trinity lah. Faham Trinity dia ni? Allah Tuhan Ayah, Godfather, Tuhan Ayah. Isa Tuhan Anak. Satu lagi Roh Suci dia panggil. 3 Tuhan. Bila sebut Tuhan, hakikatnya 3, pecah 3. Allah, Anak dia, Isa, Roh Suci. Orang tanya padri, ada kedak hak besar pada Allah? Kata dia ada. Apa dia? Roh Suci. Roh yang suci. Roh Kudus dia panggil. Bila Nabi Isa naik disalib, maka Isa mati duduk situ di batang salib selama 3 hari. Isa tu Tuhan. Orang pun tanya orang Kristian, kalau gitu siapa dia mengatas dunia tiga tu? Dah Tuhan mati. Wa qalu inna Allah huwal masih. Mereka berkata, inna Allah huwal masih. Sesungguhnya Allah dialah al-masih. Isa dah. Isa tu Allah dah lah. Cuma duduk langit orang panggil Allah. Bila turun bumi orang panggil Isa. Tu Allah dah. Tanya orang Kristian, mau faham ke dak agama Kristian? Kali ni tak faham. Tak faham agama dia. Tanya orang Kristian, faham ke dak agama? 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bila sebut Isa pecah 3. Faham tak? Tak faham. Lepas tu, turut gitu lah. Dah padri suruh turut. Padri kata tak apalah. Aku apalah dosamu tu. Kalau mu tak faham, tak apa aku apa dosamu. Padri ada kuasa untuk ampun dosa orang. Ngikut agama Kristian. Kerana dia ni kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah dah. Maka dia layak boleh hapus dosa orang. Jadi kalau tak dengar kata padri kak, banyaklah dosa jadi hak buat tak boleh nak apunya. Sebab itulah bila Tuhan mati 3 hari, masuk dalam kubur, naik ke langit. Naik ke langit. Naik ke langit, pergi duduk sebelah kanan Allah. Isa ni naik ke langit, pergi duduk sebelah kanan Allah. Orang tanya padri, tidakkah Isa tu Tuhan dah kan? Lagu mana dia duduk sebelah kanan Allah pula? Lah dia kata Allah tu Tuhan langit, Isa ni Tuhan bumi. Orang tanya dia pula, padri apa dia duduk sebelah kanan Allahnya?
Dia tu hidup sebelah kanan Allah bapanya. Tidak hidup sebelah lek kiri. Kata Badri, kalau mu tanya lagi, aku potong namamu daripada jadi Kristian. Boleh tanyanya. Dia potong nama jadi Kristian. Tak ada agama kawan ni. Dia masuk syurga kawan. Kata orang Kristian dia yang masuk syurganya. Kristian mendakwa bahawa agama Kristian saja boleh masukkan orang dalam syurga. Al-Yahud, Yahudi kata bangsa Yahudi lah paling mulia di atas muka bumi ni. Lain pada Yahudi, tak ada kemuliaan berlaku. Bangsa Yahudi paling mulia sekali. Marilah Nabi Muhammad berapa sekali pun Yahudi tak terima. Nabi Muhammad bukan bangsa Yahudi. Walaupun mereka mengenali Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Nabi Muhammad ni adalah Nabi. Tapi mereka tak terima juga akhirnya kerana Muhammad bukan Bani Israel. Nabi Muhammad ni bukan Bani Israel. Kalau Muhammad Bani Israel kita terima dah. Ya, kerana Nabi Muhammad daripada keturunan Ismail. Anak cucu cicit Nabi Allah Ibrahim belaka, tapi tidak keturunan Yakub dah. Israel ni keturunan Yakub. Keturunan Nabi Allah Yakub. Dia Nabi Ibrahim itu dia ada dua orang isteri, Siti Sarah seorang, Siti Hajar seorang. Siti Sarah melahirkan anak nama Ishak. Siti Hajar anak dia Ismail. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah supaya meninggalkan Nabi Allah Ismail di tanah Mekah. Tanah Mekah tu hak tu perintah Nabi Allah Ibrahim duduk di Palestin masa tu. Mari Ibrahim AS daripada Palestin, tinggallah Ismail AS dengan Siti Hajar di tanah Mekah. Tempat air Zam-Zam lah ni, tinggal situ. Mengikut dalam riwayat hadis, ada pokok kayu dulu situ, pokok berduri. Nabi Allah Ibrahim tinggal situ lah. Dia dengan Siti Hajar. Itu keturunan ni lah. Keturunan Nabi Allah Ismail ni lah. Keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia dibesarkan di Mekah. Ketika tu tak ada orang lagi. Nak ada orang guna, air tak ada. Orang ada ni, air ada. Bila air ada, orang marilah. Bila air tak ada orang. Walaupun kabilah Arab, kafilah Arab ni, selalu dah hidup musafir, lalu kot tu. Tapi tak berhenti. Tak berhenti Mekah ni. Kerana ada bukit yang ada. Pada pasir bukit. Tak ada air. Bila Nabi Allah Ismail, Nabi Siti Hajar diperintahkan oleh Allah supaya tinggal. Supaya bawa Ismail AS dan juga Siti Hajar tinggal dia di Mekah. Itu jadi Telaga Zam-Zam tu. Jadi Telaga Zam-Zam tu. Bila Nabi Allah Ibrahim tinggal dua beranak tu, dia pun nak klik ke Palestin. Siti Hajar turut belakang dia, wahai Ibrahim, mengapa kamu tinggal kita dua beranak Mekah ni, pak tak ada apa sekali. Air tak ada, makanan tak ada, tu saya kata makanan air orang tak ada. Mekah. Ibrahim AS tak paling pun. Lalu Siti Hajar tanya lagi, wahai Ibrahim, adakah ini perintah Allah? Barulah Ibrahim AS berhenti paling. Kata dia, ya, perintah Allah. Perintah tu perintah dia. Kalau tidak, Nabi Ibrahim tak tinggal pula dua beranak situ. Nabi Ismail kecil lagi ketika tu, Ishak susu dada lagi. Kecil nah. Mengikut dalam riwayat hadis kecil nah. Habis susu itulah Siti Hajar pergi cari air tu. Bila Nabi Allah Ismail yang duduk berjerit ni, nak makan ni, susu dah ada kering dah. Maka Siti Hajar pun naik atas bukit. Bukit yang kita pergi sa'i tu lah. Bukit Sopa dan Bukit Marwah. Naik situ lah.
Naik Bukit Sopa tanya melaung, ada ke orang sini hok dengar? Hok dengar dia ada ayat gapo minta tolonglah. Ada hok marilah pertolongan kamu dua beranak duduk sini ni. Turun pula. Kita tengok Nabi Allah Ismail dia tinggal situ. Dekat pokok kayu tu dia tinggal situ. Mari tengok Ismail duduk gelepar lagi. Hidup lagi anak dia. Gi pula naik Bukit Sopa pula. Bukit Marwah pula. Dia ulang situ 7 kali dia main bola, naik, bola naik, bola naik. Kan? Itu dia. Itu nak ayat ceritanya asalnya situlah. Turun tu dia bunyi suara kering bunyi. Siti Hajar ni bunyi suara kering. Dia tanya orang kau. Tak ada senyap, tak jawab. Lalu dia pergi tengok rupanya malaikat sedang mengorek pasir dengan sayapnya. Dalam riwayat ada disebut malaikat sedang korek pasir dengan sayap dia. Mana sayap dia? Itu dia. Situlah dikorek itu. Adalah air. Ada air. Lebihlah air Zam-Zam. Situ ni ayatnya. Tobik banyak. Rekah ceritanya lah. Tobik banyak ni. Dia ke tekuk. Siti Hajar ke tekuk. Nabi SAW sebut dalam hadis, jikalah Siti Hajar tidak pergi tekuk tepat mata air hok tobik tu, nescaya mengalir air tersebut tak kering jadi sungai Mekah. Akan jadi sungai Mekah. Saya tak pergi sekat. Air itu tobik. Jadi Siti Hajar mari tekuk tepat mata air itu, dia pun ambil tanah likung. Buat macam koloh kita likung. Jadi air duduk dalam tu lah, keliling duduk dalam tu. Tak tobik, tak mengalir. Start situlah baru orang Qurama Mekah ni, sejarah dia lah. Baru orang Qurama Mekah ni. Marilah Bani Jurhum, cerita lepas pada tu. Nabi Allah Ismail pun berkahwin dengan puak Jurhum ni. Cerita ni. Lepas pada tu barulah belah-belah tahun dia. Barulah Nabi Allah Ibrahim mari pula. Lepas tu balik, lepas mari pula. Kemudian ni minta suruh Allah Ta'ala perintah pula supaya menyembelih anak dia pula. Dah lah tak jumpa belah-belah tahun dah dengan anak dia. Jumpa yang mari kali pertama tak jumpa. Balik Palestin. Mari pula kali kedua jumpa. Mari kali kedua tak jumpa lagi. Mari kali kedua tak jumpa lagi. Mari kali ketiga baru jumpa. Dengan Nabi Allah Ismail. Jumpa. Kali pertama jumpa dengan isteri dia. Kali kedua jumpa dengan isteri dia. Kali ketiga tu baru mari jumpa dengan Nabi Allah Ismail. Jumpa dengan Nabi Allah Ismail pun, rakyat kata, wahai Ismail, Allah Ta'ala perintah pada aku. Supaya sembelih mu Ismail. Dah. Itu cerita. Dia dua orang tu, pergi bina Kaabah situ lah. Cerita panjang tu dalam riwayat hadis. Ayatnya, Yahudi ni dia keturunan Ishak. Nabi Ishak ni anak dia Nabi Allah Yaqub. Yaqub tu lah anak dia Nabi Yusuf AS. Keturunan tu lah. Keturunan Yaqub tu lah dipanggil Bani Israel. Keturunan Yaqub dipanggil Bani Israel. Daripada situlah timbulnya golongan Yahudi ni. Bila Nabi Allah Isa AS jadi Nabi, maka sebahagian daripada puak Yahudi ni terima kata Nabi Isa tu adalah anak Tuhan. Puak Yahudi ni, Bani Israel ni pecah pula. Kata dia Isa anak Tuhan. Beranak, ayah tak ada, mak je ada. Lepas tu Siti Maryam pula tak wali. Siti Maryam bukan calon-calon orang biasa, wali Allah. Wali puan lah kita kata. Tidak Nabi. Wali Allah. Wali perempuan. Kerana dia
dipelihara oleh Nabi Allah Zakaria, duduk dalam Masjid Al-Aqsa. Tak gimana. Tika nak beranak tu baru Tuhan perintah tobik. Wahai Maryam, tobiklah daripada Masjid Al-Aqsa kerana bimbang takut cemar masjid nak beranak dengan darah dengan berapa. Turunlah dia tobik pada Masjid Al-Aqsa. Dia duduk dalam Masjid Al-Aqsa tu dia ni. Duduk dalam Masjid Al-Aqsa, Nabi Allah Zakaria pelihara dia. Tiap-tiap kali Nabi Zakaria masuk, tanya, wahai Maryam, tengok makan ni ada dalam bilik dia, mari mana makan ni? Katanya Siti Maryam, makanan ni mari daripada Allah. Qalat huwa min indillah. Katanya dia makan ni daripada Allah. Daripada Allah. Artinya tu hewak mari makanan dia. Kok mana? Wallahualam, tak tahu. Siapa orang wak mari ke, turun mari langit ke, tak tahulah. Nah, itu dia. Orang Yahudi tak terima. Yahudi kata Isa bukanlah anak Tuhan, anak zina. Mak je ada, ayah tak ada. Logiknya anak zina ni, Maryam mesti berzina. Mana boleh lahir orang pok tak ada, mak ada dah. Pok tak ada, mak je ada. Mestilah anak ni adalah anak zina. Itu mengikut orang Yahudi lah. Jadi balah Yahudi tak terima kata Nabi. Yahudi tak terima Nabi Isa. Sebab itulah bila orang tanya, wahai Yahudi, bapa mu tak terima Nabi Isa-nya? Nabi Isa Bani Israel juga. Orang Yahudi tak terima Nabi Muhammad kerana bagi dia Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Pas Nabi Isa tidak dia Israel, Bani Israel. Bapa Yahudi tak berimeh? Tak berimeh juga dah. Nanti. Sedangkan disebut dalam kitab mereka bahawa kedatangan Nabi Muhammad ada dalam Taurat pun ada, dalam Injil pun ada. Orang Yahudi beriman kitab Taurat. Orang Kristian beriman dengan kitab Injil. Kita orang umat Nabi Muhammad beriman semua kitab Allah berlaku. Beriman berlaku. Kita beriman berlaku. Nanti siapa bak kita. Beriman dengan semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul kerana mari pada Allah. Semua kitab Allah kita tak kira lah Taurat kau, tak kira lah Injil pun. Asal kitab Allah, terima lah. Ya. Jadi dia, bila orang tanya, orang Kristian, 3 hari Tuhan ni meninggal, siapa dia jaga langit bumi? Tak ada jawab orang Kristian. Tak ada jawab. Dia kata Nabi Isa anak Tuhan. Tapi mengikut orang Kristian, Nabi Isa bila mari bumi, dia dibunuh oleh, dia naik disalib dia oleh orang Yahudi, mati Tuhan 3 hari. Lepas tu baru masuk kubur, lepas pada tu baru naik langit. Ini ajaran Kristian. Ada sebuah kitab yang sebut dah kali itu yang dijumpai di Laut Mati. Sebuah kitab yang jumpa dia di Laut Mati. Kitab ni bila dijumpai dia, ahli sains buat kajian katanya lebih kurang 500 tahun dulu. Ahli sains buat kajian katanya umur kitab ni adalah umur hampir sezaman dengan Nabi Isa AS. Hampir sezaman dengan Nabi Isa. Mana lepas Nabi Isa sikit, kerana Nabi Isa AS, zaman Nabi Isa ni, kitab Injil tidak ditulis. Kitab Injil tidak ditulis zaman Nabi Isa. Kitab Injil ditulis selepas daripada itu. Selepas daripada zaman Nabi Isa AS. Kerana zaman Nabi Isa AS
Banyak orang yang menghafal kitab kata-kata Nabi Isa. Dan banyak orang yang menghafal Injil. Orang hafal Injil. Tidak ditulis. Tidak ditulis. Dan kemahiran orang pada zaman Nabi Isa AS ni tidaklah ramai hok mahir dalam bab menulis tulisan. Berbeza dengan zaman kitab Taurat. Kitab Taurat ni zaman Nabi Musa AS terima kitab Taurat tu dan ditulis kitab Taurat tu. Terus ditulis tu. Zaman Nabi Musa lagi. Seperti mana juga Quran. Quran ni ditulis semasa zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Quran telah ditulis dia. Cuma tidak dalam bentuk buku lagi, tidak lagi lah. Tapi dalam bentuk lembaran helaian kertas ataupun ditulis di atas kulit-kulit ataupun di atas kulit-kulit kayu. Gitu ya bagi. Tak ada dalam bentuk buku kertas jilid macam kita lain, tak ada lah. Sebab tu dia kata sini, kerana mustahil adanya sifat rububiyah dan milik bagi Tuhan yang tidak hidup. Tuhan yang tidak hidup. Nah, mana ada sifat rububiyah nak mentadbir, nak memiliki. Dan tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkuasa, tidak bercakap, tidak membuat apa yang dikehendaki dan tidak bijaksana, baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Jadi, tak ada. Kalau Tuhan tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkuasa, tidak bercakap, tidak membuat apa yang dikehendaki dan tidak bijaksana, baik pada perkataan maupun perbuatan, orang tak boleh panggil Tuhan kan? Tak layak jadi Tuhan. Dah. Tidak layak jadi Tuhan. Sebab tu Nabi Allah Ibrahim, bila dia pergi putus berhala, Ibrahim AS, bila dia pergi putus berhala, dia tinggal berhala hok besar so. Orang ni tobik. Ketika ni orang tobik ada perayaan, pakak tobik belakang tinggal tempat sembahyang ibadat dia tu. Nabi Ibrahim pun peluang ketika ni dia pergi putus habis berhala hok mana, tinggal so hok besar. Balik orang daripada perayaan ni tengok berhala rutuh habis meliki. Berhala rutuh habis licin. Lalu orang kata tak ada orang lain. Dia hak lawan kita ni, Ibrahim seorang ya. Dalam kapung ni Ibrahim seorang hak lawan kita ni. Bawa dia pergilah jumpa Nabi Allah Ibrahim. Tanya Ibrahim, mungkah buat kerja tak ada orang lain dia? Awak kerja putus berhala ni, hak marah kepada kita semua berhala. Semua patung berhala, tak ada orang lain dia, kamu Ibrahim. Kata Ibrahim, apa mu tanya aku? Tanya berhala hak besar, dia ada situ. Tanya berhala hak besar, temoga dia ada situ kan? Dah. Apa nak tanya akunya? Lagi pula menganggap dia sebagai Tuhan. Nah, benar tak? Takkan dia tak tahu. Takkan dia tak nampak siapa dia buat kerja. Ya. Apakah senyap klik saja buat dia. Klik saja dah. Kerana Tuhan mana tidak berkuasa, tidak bercakap, tidak membuat apa yang dikehendaki dan tidak bijaksana. Tak boleh jadi Tuhan. Baik pada perkataan maupun pada perbuatan. Lantaran itu, Allah yang tidak bijak, kalau kita letak Tuhan tidak bijaksana, tak boleh letak. Kalau tidak bijaksana boleh jadi Tuhan, ramai boleh jadi Tuhan. Dah. Supaya orang tanya soalan, orang tanya tu lah. Dia tanya, boleh ke tidak Allah ni dia buat batu besar? Allah ni dia buat batu besar. Pas dia sendiri tak urut nak akak. Allah Ta'ala ni. Boleh kau dia buat batu? Batu. Pas dia tak urut nak akak. Jadi soalan tu salah dia. Soalan tu salah dia. Nak jawab kan? Ada kau Tuhan tak boleh nak akak? Kalau Tuhan tak boleh nak akak, tidak Tuhan. Dia kata Allah Ta'ala buat batu besar, pas Tuhan Allah Ta'ala dia tak boleh nak akak. Kalau tak ada kuasa, tak boleh jadi Tuhan petai lagi.
Bila kita sebut Allah, mesti dia segala kekuasaan. Tauhid rububiyah kita ni, Allah mempunyai segala kekuasaan, keagungan, kesempurnaan adalah milik dia. Barulah yuk jadi Tuhan. Kalau tak boleh nak akak, dah. Tak boleh jadi Tuhan gitu. Lantaran itu kita dapati Al-Quran Al-Karim menyebut tauhid bahagian ini di dalam beberapa maqam. Di dalam beberapa tingkatan, maqam arti tingkatan. Dalam beberapa derajat. Ada maqam pujian, Allah Ta'ala sebut. Ada maqam ibadah. Ada maqam patuh dan menyerah diri. Ada maqam penerangan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan nama-namanya yang elok. Jadi dalam tauhid ni telah diterangkan beberapa tingkatan. Ada peringkat pujian bagi Allah. Ada peringkat kerana Allah memiliki tauhid rububiyah ni layak dipuji. Tadilah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kerana Allah mempunyai sifat rububiyah ini, maka layak dia dijadikan Tuhan untuk dilakukan ibadat. Dan Allah mempunyai sifat rububiyah, dialah maqam patuh, menyerah diri, dan maqam penerangan sifat-sifat Allah yang maha mulia dan nama-namanya yang elok. Telah diterangkan dalam Al-Quran kesemuanya. Dalam maqam pujian, kita selalu membaca setiap rakaat solat. Tengok. Dalam maqam pujian, kita selalu membaca setiap rakaat solat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang bermaksud segala puji-pujian adalah bagi Allah, Tuhan punya sekalian alam. Kenapa layak dipuji? Kerana Allah, dialah yang memiliki sekalian alam. Yang kedua, firman Allah lagi, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Maksudnya, maka bagi Allah segala pujian, kerana dialah pencipta langit dan bumi, pencipta sekalian alam. Tengok. Ini layak rububiyah. Kenapa kita kata Allah? Mengapa kita letak keesaan kepada Allah? Kerana dialah memiliki sifat rububiyah. Layak dia jadi Tuhan, layak kita patuh, layak untuk kita taat, syukur kepadanya kerana dia memiliki sifat rububiyah. Sifat mentadbir, mengurus dan juga menjaga alam ini. Dalam maqam penyerahan diri dan patuh kepadanya, firman Allah Ta'ala, Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar, dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Tengok ayat Quran itu. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar, dan kita disuruh agar menyerah diri kepada Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kerana dia memiliki sekalian alam itulah, maka layak untuk diserahkan diri kita dan patuh kepadanya. Dalam maqam tawajuh kepada Allah dan mengikhlaskan niat kepadanya, Allah Ta'ala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku adalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil alamin. Dah. Tadi pun Rabbil alamin juga. Layak untuk kita letak sembahyang kita, ibadat kita, hidup kita dan mati kita adalah bagi Allah, lillah Rabbil alamin, kerana dialah yang mentadbir dan mengurus sekalian alam. Oh, ya lagi tu. Dah. Ya lagi tu. Rasanya kita berhenti kat situ dah. Dah, tanda situ dah. Dalam maqam wala' kepada Allah, bukan kepada yang lain. Takut ada soalan? Ada, kita berhenti kat situ dah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah.